Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada rakan taulan, sahabat handai, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, Tan Sri, Tan Sri, Tun Sri, Tun Sri, apa nama, siapa lah kan, sama ada orang biasa sampai orang ternama, daripada marhain kepada kayangan. Terima kasih saya ucapkan kerana menonton saya pada malam ini. Alhamdulillah, kerana terus bersama dengan saya, kerana terus share, terus like, terus subscribe, terus tekan button like tu kan. Kalau komen, Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Kalau anda komen dekat bawah di YouTube atau Facebook, saya baca komen-komen anda, walaupun mungkin tak baca semua, sama ada live ataupun lepas itu kan, saya baca. Kadang komen dekat TikTok pun saya baca. Cuma dekat TikTok ni saya tak baca sebab tak ada recording kan. Tapi dekat FB dan juga YouTube ada recording. Jadi benda-benda tu semua kita faham dan kita baca. Saya ada dapat feedback yang majoritinya sangat positif, sangat baik. Terima kasih saya ucapkan. Yang mengutuk tu saya dah tengok jarang. Bukan kata tak ada, tapi jarang lah. Ada yang komen pasal intro saya terlalu lama. Saya kata, kenapa intro kau terlalu lama sampai orang lari. Dia kalau dia recorded intro tu, kita boleh forward. Janganlah tunggu intro tu habis kalau recorded lah. Tapi kalau sekarang ni memang tak boleh tunggu lah, tapi dia ada timer kat situ. So tunggu je lah. Kan 5 minit tu tuan-tuan boleh pergi ambil air dulu, duduk ke apa ke. Okey je sebenarnya. Bagi saya, sebab saya nak buat intro ni, sebab saya kena prepare. Bagi yang tak tahu, semua sistem saya ni saya kena set up satu persatu. Ni saya kena tengok on ke tidak sistemnya, jalan ke tidak, benda ni dah tekan belum, ni dah tekan belum. Sebab itu saya boleh live dekat tiga platform yang berbeza. 1, 2, 3 platform yang berbeza ni. Jadi untuk mereka yang di... Alah, siapa pula telefon aku malam-malam buta ni, ya Allah. Janganlah call aku masa ni. Jap. Sorry. Jadi siapa yang nak tengok sistem ni, nampak? Okey, dekat depan ni, ni dua laptop saya. Terima kasih New Reformers. Ni saya punya TikTok saya, ini saya punya laptop saya. Dan ni ada dua sistem. So saya ada dua benda yang main kat situ kan. Jadi as you can see kan, jadi sebab itu kenapa saya buat lama. Saya kena prepare, susun satu-satu. Dan sistem ni pun yalah, bukan semua boleh ada. Okay, alright. Okay, terima kasih saya ucapkan. Okay, so malam ni insyaAllah kita berbicara beberapa perkara. Pertama, serangan terhadap kroni Mahathir sudah bermula. Persoalan, adakah anak Mahathir bakal jadi Menteri Besar Kedah untuk sailang Sanusi jadi Menteri Besar Kedah kerana imej terlalu buruk yang dibawa? Maka PAS kena ada satu imej lain. Dan sebab itukah kenapa Mahathir pergi jumpa dan juga proklamasi Melayu itu dipersetujui oleh Mahathir dan juga Hadi tanpa bersatu ada dekat situ, persoalan. Dan juga di mana tim B PAS sekarang ini nak burukkan Sanusi. Disebut juga 10 wallet. Salah hijau wallet aku ni. 10 wallet yang akan sertai PAS. Dikatakan sertai PAS atau keluar daripada UMNO, bakal sertai PAS. Siapakah mereka? Dan juga kesaranan pemuda UMNO yang mengatakan sekarang ini DAP perlu minta maaf. Ini komentar saya tentang perkara ini, yang golongan-golongan yang tak boleh nak move on ni. Tiba-tiba Tajuddin, banyak cerita. Tajuddin Rahman hari ini datang kepada Perhimpunan Agung UMNO. Lepas tu dia kata sebenarnya Ahmad Maslan lah yang salah dalam hal ini. Dia kena gantung loh. Dia datang, dia kata Ahmad Maslan salah. So salah apa? Kemudian Sanusi persoalkan pengampunan Anwar di mahkamah. So kita akan komen kenapa Sanusi tiba-tiba nak bawa kes pengampunan Anwar di mahkamah itu. Dia kata tiba-tiba dia nak apa orang kata, dia nak langgar lah. Basically dia nak kata benda tu tak betul dan sebagainya. Dan PN okay, subsidi ayam dan telur diteruskan
Tapi pada tahun 2022, PN memasukkan subsidi. Menyokong proklamasi Melayu seperti menentang kerajaan YDPA. Itu antara soalan-soalan kita. Banyak lah sebenarnya topik kita ni, tapi tak apa. Kita pergi satu persatu, tuan-tuan. So, timbul kegusaran beberapa hari yang lepas di mana 1 Julai dikatakan bahawa subsidi akan dimansuhkan. Dikatakan 1 Julai subsidi telur dan ayam akan dimansuhkan. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, perkara itu antara perkara yang disebut oleh Mat Sabu. Saya tak pasti disebut atau tidak, tetapi perkara ini disebut sebenarnya oleh Alexander Lantalinggi sewaktu dia jadi Menteri KPDN pada tahun lepas, pada tahun 2022. Pada 1 Julai, harga ayam dan juga telur dan subsidi minyak akan dimansuhkan mulai 1 Julai ini. Bukan Julai ini, Julai tahun lepas. Okay, kita baca ni kenyataan daripada PN masa mereka memerintah tahun lepas. Kementerian KPDN HP memutuskan harga kawalan siling ayam, telur ayam dan subsidi minyak masak tulen bagi pek kemasan botol tidak akan diteruskan mulai 1 Julai ini. Menterinya Datuk Alexander Lantalinggi berkata harga barang itu dijangka meningkat dan akan ditentukan oleh pasaran. Beliau berkata tindakan ini dibuat bagi memastikan makanan harga pasaran akan lebih stabil dalam tempoh jangka panjang. Kami jangka harga siling ayam akan naik selepas 30 Jun berbanding RM8.90 sekilogram ketika ini. Tetapi pihak industri telah memberi jaminan harganya tidak akan naik terlalu mendadak. Saya dimaklumkan oleh pihak industri bahawa harga siling ayam akan berlega sekitar 10 kg. So, yang ni bukan berita yang saya baca untuk tahun ni. Yang ni adalah pada tahun lepas, tahun 2022, Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Mereka telah memansuhkan harga siling ayam, telur dan subsidi minyak juga dimansuhkan. Itu untuk makluman. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan tahun ini punya. Ini tahun lepas punya. Tetapi untuk tahun ini, ada kegusaran mengatakan bahawa perkara ini mungkin boleh berulang kembali. Namun begitu, kerajaan telah memberi jaminan pada hari ini, kerajaan akan teruskan subsidi ayam dan juga telur. Kerajaan akan meneruskan pemberian subsidi kepada peternak ayam dan pengeluar telur. Kenyataan bersama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan KPDN HP, keputusan itu dibuat bagi memastikan industri ayam dan telur terus berdaya latahan dan pada yang sama memastikan kesejahteraan rakyat. Setelah mengambil kira semua aspek termasuk memastikan industri ayam dan telur kekal mampan serta kebajikan rakyat terus terbela, Perdana Menteri telah bersetuju dengan cadangan KPKM dan KPDN supaya pemberian subsidi dan kawalan harga telur diteruskan mulai 1 Julai 2023, kata kenyataan itu. Pada Februari lalu, Menteri Mat Sabu dilaporkan berkata harga ayam dan telur dijangka diapungkan selepas Jun. Dia berkata langkah itu sebahagian daripada langkah kerajaan mengatasi kekurangan bekalan makanan. Katanya harga dua bahan itu akan diapungkan agar kementerian akan dapat memantau menilai perubahan harga berbanding harga siling semasa. Seminggu kemudian, kementerian itu dalam kenyataan kabinet setuju untuk meneruskan subsidi telur hingga Jun, sementara kajian sehingga subsidi bersasar dijalankan. Erti kata lain, tuan-tuan, kenyataan yang mengatakan bahawa ialah serangan demi serangan daripada pembangkang tu normal lah. Dia serang kepada kita. Dia kata inilah dia kerajaan yang tak prihatin memansuhkan subsidi telur dan juga ayam dan juga minyak, dia kata. Mat Sabu dah announce pada Februari lepas. Mat Sabu announce, dia kata itu cadangan untuk melihat pada harga pasaran tetapi belum ditentukan oleh kabinet lagi. Dan akhirnya kabinet memutuskan untuk nak mengekalkan sehingga Jun bulan ini. So, kabinet juga telah memutuskan pada hari ini bahawa segala-galanya telah diputuskan. Dengan arti kata lain, even Julai ni pun harga ayam dan juga telur tidak akan dimansuhkan. Subsidi ayam telur tidak akan dimansuhkan. Dengan arti kata lain, ia dikekalkan. Namun begitu, sebenar dan hakikatnya yang menghapuskan, kita baca tadi menghapuskan subsidi itu adalah Perikatan Nasional. Tapi itu Alexander Lantalinggi bukan DGPS. Ya, DGPS. Tapi masa itu dia join Perikatan Nasional. Kabinet tu kabinet Perikatan Nasional. Mereka yang memutuskan. Dia bukan Alexander yang boleh putus seorang-seorang. Dia Menteri KPDN. Tapi yang memutuskan tu adalah kabinet. Dan mereka memutuskan no longer subsidi ada dekat situ. Namun kerajaan ini mengatakan teruskan walaupun 11 Julai. So tak ada isu, tuan-tuan. So kalau nak bantai kita pun rujuk balik berita yang tahun lepas di mana dia orang yang tarik. Dia orang yang masukkan harga shilling. Dia orang yang masukkan subsidi minyak. Okey? Habis kat situ. Ada satu berita, habis kita buat cerita lain pula. Habis ada satu berita pasal logo Visit Perlis.
Tapi bagus saya nak mention tuan-tuan. Logo Visit Perlis. Logo tahun melawat Perlis 2024-25 undang sindiran dan juga kecaman. Ni logo dia. Logo baru melawat Perlis Dedak hari ini mengundang kritikan ramai termasuk bekas ahli parlimen Kanga Amin Ahmad. Mempersoalkan pemilihan logo tersebut, Amin dan juga timbalan pengurusi PKR Perlis berkata pastinya ada rekaan lebih menarik. Entah kenapa rekaan bentuk logo kerajaan nampak agak cincai. Saya percaya ramai yang boleh membuat reka bentuk yang lebih menarik dan menyalahkan makna. Mengulas lanjut, Amin berkata sektor pelancongan Perlis perlu dilengkapi dengan persediaan yang sesuai untuk menambah baik pengalaman pelancong. So kalau kita tengok logo tahun lepas ni, dia lagi menarik lah kalau kita tengok ni kan. Ini logo melawat Perlis nombor 2 dan nombor 3. Lawa lagi nombor 2 tu compare yang menang. Ada juga elemen negeri Perlis. Ini Perlis geng-geng ni komen lah. Dia kata adalah juga yang logo yang tak menang ni tapi lagi lawa daripada logo tersebut. Dia macam ni lah tuan-tuan. Walaupun Perlis ini adalah sebuah negeri PAS, diperintah oleh PAS. Bagi saya bila melibatkan pelancongan, melibatkan orang kata apa, ekonomi rakyat, saya tak kisahlah siapa pemerintah. Saya tak kisahlah pun logonya tak cantik. Yang penting adalah inisiatif dia kan. Jadi bagi saya menyeru seluruh rakyat, termasuk diri saya sendiri untuk melawat Perlis. Itu negeri PAS, kau nak promote kenapa? Tak. Pemerintah PAS tapi rakyatnya tetap rakyat biasa kan. Saya pun teringin juga nak melawat Perlis. Yang saya tahu dekat Perlis ni gua kelam je. Gua kelam je saya tahu sebab ada beberapa kali buat syuting kat situ. Bukan saya, ada kawan saya buat syuting kat situ. Tu je saya tahu. Jadi saya tertarik lah. Apa lagi benda yang menarik kat Perlis ni kan. Benda yang menarik kat Perlis. Saya tahu dia ada bersempadanan dengan Thailand kan. Situ saya tahulah. Mungkin ada benda menarik yang kat Perlis yang kita boleh lihat, boleh teliti, boleh tengok, boleh pergi. Kalau tuan-tuan boleh suggest pada saya, apa salahnya? Mungkin kita boleh buat rombongan melawat Perlis ke macam kan. Menarik juga kalau ada travel agency yang nak organize ke 3 hari 2 malam, bermalam di Perlis, kita pergi Perlis, tu kita pusing Perlis, kita pergi tempat-tempat menarik. Boleh lah promote kepada saya, WhatsApp saya, bukan WhatsApp, DM saya, message saya. Kita kata, kita organize pergi ke Perlis trip naik bas. Macam, menarik juga tu kan. Kita buat geng-geng kita, siapa yang berminat pada harga-harga tertentu, kita buat trip melawat Perlis. Mungkin jugalah sebab dah biasa Terengganu orang dah biasa buat. Macam dia lah, ada banyak attraction kat Terengganu kan. Kelantan tak pernah orang buat lagi. Saya pun tak pernah pergi pelancongan di Kelantan sebab semua macam tak boleh je kan. Terengganu ni boleh lagi lah orang kata. Dekat Perlis saya tak pernah lagi. Ni first time. Kalau ada, apa salahnya kan. Kalau ada dekat Perlis, kita organize kat Perlis. Baik. Tadi ada saya baca pasal mampan tuan-tuan. Perkataan mampan. Ini saya nak bawa mampan ni. Baik. Mampan ni sebenarnya maksud definisi kamusnya adalah mampu mengekalkan pencapaian atau prestasi yang baik. Berdasarkan kepada Dewan Bahasa, mampu mengekalkan pencapaian atau prestasi yang baik. Ini contoh, ini tak ada kena dengan politik saya cerita. Contoh perkataan yang tersalah sebut tetapi akhirnya menjadi satu perkataan yang digunakan dan dimasukkan dalam Dewan kamus Dewan. Mampan ni sebenarnya tak ada perkataan itu dalam bahasa Indonesia. Ini disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu pembacaan bajet. I think 1997, 98 macam tu. Saya tak ingat, ada dalam tempoh tu lah. Dia baca bajet, pembentangan bajet masa tu sebagai Menteri Ekonomi. So, Menteri Kewangan. So, beliau membaca dan dia banyak guna perkataan-perkataan yang fancy-fancy lah orang kata kan. Yang agak pelik-pelik, agak fancy-fancy. So, dia guna perkataan itu. Dan salah satu perkataan, contohnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim lah orang yang mula-mula menggunakan perkataan. Dia kata, kenapa kita nak guna perkataan sophisticated? Masa tu, sophisticated diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Kenapa kita nak guna perkataan sophisticated? Sedangkan kita ada perkataan kita sendiri, iaitu canggih. Dia kata, canggih. Sebab saya suka kan. Salah satu lagi perkataan digunakan adalah mampan. Sebenarnya, perkataan yang betul adalah mapan, bukan mampan. Tapi dia tersebut mampan dan akhirnya perkataan itu digunakan. Tak salah pun sebab itu bahasa kita ambil bahasa Indonesia, kemudian kita disebabkan tersalah tu, tak tahu sengaja tak sengaja ke apa kan, jadi kena tanya dia lah. Maka ditukar, akhirnya perkataan itu menjadi milik kita sendiri. Which shows, saya ada lihat satu satu video lah itu kan. Jumlah perkataan berdasarkan bahasa. And interestingly, kita punya bahasa antara bahasa Melayu kita, ini bukan bahasa Indonesia, Melayu kita, Malay words, kita ada lebih kurang 800,000 perkataan. 800,000, antara yang terbanyak juga tau.
think 800 ke 600,000, tapi ratus ribu perkataan kita. So kita ada perkataan yang banyak. Dan yang paling banyak adalah Korea. Korea punya perkataan tu antara yang paling banyak. Tapi Malaysia, Korea I think 2 juta or something like that. Almost 2 million macam tu. Tapi kita ada lebih kurang dalam 800,000. Or 600,000. Ratus ribu lah. So lebih banyak, even mungkin setara ataupun bawah sikit daripada English. So kita ada banyak kosakata yang kita boleh gunakan. Menarik tuan-tuan. Ini saja extra things yang kita boleh ambil ilmu daripada situ. Baik. Berkenaan dengan isu Warlords, kita nak pergi Warlords dulu ke? Sebelum kita pergi Warlords ni, kita pergi cerita DAP minta maaf. DAP perlu minta maaf lah. Okay, kita pergi cerita DAP perlu minta maaf. Dalam Perhimpunan Agung UMNO, sewaktu orang kata perbahasan daripada Pemuda UMNO, Pemuda UMNO mengatakan bahawa DAP perlu meminta maaf. Dia kata, okey, kita baca kat sini. Dengar. DAP perlu minta maaf kepada UMNO kalau jujur nak bersahabat. Pemuda UMNO. Pemuda UMNO hari ini menuntut DAP mohon maaf secara terbuka atas semua kata-kata dan tuduhan yang pernah dilemparkan kepada UMNO sehingga mengguris hati semua ahli parti itu sehingga kini. Kata Pemuda UMNO, Muhammad Akmal berkata jika DAP boleh membuat mohon maaf secara terbuka kepada GPS, mengapa tidak kepada UMNO? Pemuda UMNO menuntut DAP membuktikan segala tuduhan, pemikiran dan cakap UMNO anti-Melayu, anti-Islam, rasis, tidak semua akan berlaku dalam kerajaan perpaduan ini. Kalau mahu masa tubuh kerajaan dulu, DAP boleh terbang ke Sarawak, berjumpa dengan GPS minta maaf. Kenapa hari ini tak boleh, dia kata. Yang pertama, ni saya ceritalah sebelum saya komen tentang benda ni. Yang pertama, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, DAP Sarawak dan DAP Semenanjung, dia dua DAP yang berbeza. Apa sahaja pula? Satu parti. Ya, dia satu parti. Tetapi DAP Sarawak sejak perjanjian 1965 kalau tak silap, 60 something, 60 something, DAP Sarawak mempunyai kuasa autonomi mereka sendiri. So, bila GPS memohon mereka meminta maaf, yang meminta maaf itu adalah DAP Sarawak. Bukan kata DAP itu tak minta maaf, yang pusat tu tak minta maaf. Tak, sebab GPS tu refer kepada DAP Sarawak. Ni kita kena tahu PKR tak ada autonomi. PKR central. Tapi DAP Sarawak dia ada autonomi. And that is why kenapa masa Pakatan Harapan bertanding hari itu menggunakan logo Pakatan Harapan, DAP Sarawak tak menggunakan logo Pakatan Harapan. Mereka guna logo DAP. Dia ada prerogatif, dia punya kuasa autonomi mereka sendiri. Itu yang pertama. Now, yang kedua, pemuda tu kata kena marah, kena minta maaf, DAP kena minta maaf. Saya kata yang macam ni. Yang pertama, DAP bukan menyertai Barisan Nasional ataupun UMNO menyertai Pakatan Harapan. Tak ada. Tak ada coalition itu. Kita ada pembentukan kerajaan dipanggil inconvenient marriage. Perkahwinan disebabkan oleh keadaan. Keadaan itu adalah kita kena membentuk kerajaan yang diminta oleh Yang di-Pertuan Agong. Ini bukan yang kita nak. Faham? Ini bukan yang kita nak. Kalaulah Pakatan Harapan tu majority, dia tak nak pun bergabung dengan UMNO. Sama juga kalau UMNO itu majority, dia tak akan nak bergabung dengan Pakatan Harapan. Faham? Okey. So ini inconvenient marriage. Nak minta maaf kenapa? Yang ketiga, saya kata, kalau nak minta maaf, DAP nak minta maaf, UMNO pun kena minta maaf dengan DAP. Setahu saya yang paling banyak attack, ni tuan-tuan, saya cakap ni sebab UMNO dah mula attack. Bukan UMNO lah, pemuda dia lah. So, kena tahan lah. Kena tahan je lah. Kau attack kita, takkan kita duduk tala macam tu je. Yang banyak attack DAP tu juga adalah orang UMNO. Tuan-tuan ingat RBA tak? Red Bean Army. Ni saya buka cerita malam ni. Red Bean Army itu, RBA itu, dicipta oleh siapa tuan-tuan? Dicipta oleh UMNO. DAP tak pernah pun ada RBA. Kalau ada RBA, tentu UMNO dah tahu sekarang ni. Dan tentulah DAP lah orang yang mula menggunakan RBA nak menentang. RBA tak pernah wujud. Red Bean Army itu tak pernah wujud. Dia diwujudkan oleh UMNO. Kenapa diwujudkan oleh UMNO? Saya jumpa orang yang antara pengasas RBA ni, orang Melayu kita. Dan tak ada dalam UMNO dah. Dia dah lompat pada parti lain. Dia cerita, saya antara pengasas RBA. Saya lah orang yang memulakan RBA antara. Dan dia namakan beberapa nama yang memulakan RBA. Dan dia kata dia dapat dana pada waktu daripada UMNO. Untuk tujuan apa? Pecah belahkan Pakatan Rakyat. Kemudian memastikan supaya rakyat nampak bahawa DAP ni jahat. Dan perkara ini bila tengok forum wacana malam tu kan. Ni saya tak nak cerita tapi orang UMNO dah buka cerita, kita buka cerita lah. Saya tengok wacana malam tu dekat Sina kan. Bila saya tengok wakil UMNO cuba membela DAP, cuba membela hubungan dengan DAP tu.
Dalam hati saya tersenyum sendiri, saya kata. Kadang-kadang kan, tuan-tuan, saya nak kata orang DAP ni, yalah ada lah. Bukan saya kata tak ada DAP tu, orang-orang dia. Bukan DAP tu, macam saya kata lah, bukan PAS, bukan UMNO tu yang jahat, bukan PAS yang jahat. Orang-orang di dalam tu, 2-3 orang itu yang, orang kata apa, terlebih lajak, kita kata. Ada. Semua parti ada. Semua parti ada terlebih lajak. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita salahkan semuanya. Jangan kita blame semuanya. Hanya kerana perkara itu, kita tu nak blame semua orang di dalam parti itu salah. Salah tu satu hal, tuan-tuan. Tapi bukan setakat tu, komunis, kafe harbi. Apa perkataan yang tak pernah diberi dengan DAP, tuan-tuan? Resis. Kan? Macam-macam lah. Ini semua, siapa yang berkawan dengan DAP ni, inilah teruk. Yang memulakan cerita ni siapa? UMNO lah. Yang UMNO sekarang ini UMNO kena sekarang ni, kena sebab berkawan dengan DAP. Yang bawa cerita tu semua dulu UMNO lah. Siapa boleh deny benda ni? Siapa yang boleh menafikan perkara ini? Yang memburukkan, sehingga DAP dapat label buruk tu, entah apa. Kadang-kadang kita kesian tengok kawan-kawan DAP kita kan. Yang dapat DAP buruk, yang komen-komen kat bawah, yang duk cerita-cerita DAP macam ni, DAP tu, DAP ni, DAP komunis, DAP 13 Mei, semua tu, itu semua orang UMNO yang bawa. Jadi persoalan kita, kalau DAP nak kena minta maaf, tak ada masalah. So UMNO kena minta maaf juga. Macam. Kalau macam tu, kalau tak ada, kalau tak nak, dan dua-dua tak payah, shut up lah. Kita dalam membentuk kerajaan, bukan kita membentuk parti politik yang sama sekarang ni. Kita ni membentuk kerajaan sebab ada keperluan membentuk kerajaan. Kita bukan parti politik yang sama. Dia bukan UMNO masuk Pakatan Harapan atau DAP masuk Barisan Nasional. Tak ada, tak payah nak minta maaf. Habis GPS boleh is. Tu saya kata, itu prerogatif DAP Sarawak. Pada waktu itu. Jadi, apa DAP kata? Pemuda UMNO perlu move on. Lupakan kisah lama DAP. Anthony Locke ni smart Anthony ketika ditemui Kuala Lumpur, Setiausaha Agung DAP Anthony Locke berkata, pemuda UMNO perlu melupakan kisah silam dan move on daripada sebarang persengketaan serta pemusuhan politik sebelum ini. Menurut beliau, sekiranya diungkit-ungkit kisah silam, perkara tersebut tidak akan menemui jalan kesudahan. Permusuhan ini masing-masing ada, setiap parti ada. Kalau kita terus mengungkit kisah lama, dia tak akan berkesudahan. Kita sudah membentuk kerajaan lebih daripada 6 bulan. Kita sudah bincang secara persetujuan dan komitmen masing-masing. Kita pun telah move on sejak penubuhan kerajaan perpaduan, katanya. Beliau berkata demikian di PWTC semalam. Begitu juga perkara yang sama disebutkan oleh siapa? Presiden parti, Zahid Hamidi. Nah, tuan-tuan, kalau sebelum tuan-tuan tembak saya sebab dok kata pasal UMNO, tuan-tuan patut tembak dulu pemuda UMNO tu. Saya tak ada apa, saya tak ada jawatan, saya bukan ada jawatan ketua pemuda ke apa ke, ketua AMK, yalah saya dah tua AMK benda kan, jawatan besar ke tak, saya ahli biasa. Sebelum nak tembak saya, pergi tembak ketua pemuda tu dulu. Tuan-tuan, saya kata kita sekarang ni meniti titian yang sukar. Kita berjalan di titian yang sukar. Kiri kanan dok tembak kita ni, kiri kanan dok tembak kita. So bila kiri kanan dok tembak kita, orang dalam tu tembak juga, masalah lah. Is kau tembak sekarang ni Is? Yelah, dah dia tembak, aku orang kata apa? Response fire lah. Takkan kita ni orang tembak kita duduk diam. Jadi kau membela DAP? Memanglah ada di satu parti dengan kami, Pakatan Harapan. Memanglah. Kita comrade, kita satu geng yang sama. Orang ada masalah dengan geng kita pun kena jawab lah. Mungkin DAP tak nak jawab, tak ada masalah, itu hal dia. Dan dah dijawab oleh apa orang kata Anthony Locke dah. Dia kata apa? Move on lah. Kita membentuk kerajaan. Kita nak membentuk kerajaan, kalau ditakdirkan Pakatan Harapan ada majoriti, tak perlu kita pada UMNO. Begitu juga UMNO. Kalau UMNO ada majoriti, tak perlu dia pada Pakatan Harapan. Betul tak? Jadi kita nak mengungkit-ungkit hal ni, kenapa? Kita bukan berada di satu parti yang sama. Kita cuma berada di kerajaan yang sama. So let's move on. Kan? Dah habis. Let's move on. Dalam Perhimpunan Agung UMNO itu juga disebut ada 10 warlord. 10 warlord yang dikatakan akan mengucapkan selamat tinggal. Jangan diucap selamat tinggal, jangan kau ucap selamat tinggal, jangan diucap selamat tinggal kepadaku. Zahid ucap selamat maju jaya kepada 10 warlord UMNO. UMNO mengucapkan selamat maju jaya kepada 10 warlord mereka yang bakal menyertai blok pembangkang menjelang PRN di 6 negeri tidak lama lagi. Salah seorangnya Anwar Musa lah.
Presiden UMNO berkata tindakan itu sememangnya telah dijangka sejak awal lagi. Saya dimaklumkan bahawa mereka berhasrat untuk menyertai parti-parti lain. Saya ucapkan selamat berjaya kepada mereka. InsyaAllah bagi PRN di 6 negeri nanti kita akan menyusun gerak kerja bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan, katanya. Beliau berkata ketika diminta mengulas dakwaan 10 warlord dalam parti itu akan menyertai blok pembangkang dalam masa yang terdekat. Pada 5 Jun, Ketua Penerangan Peribumi Datuk Ghazali Idris dilaporkan PN dijangka akan mengumumkan sekurang-kurangnya 10 warlord dalam UMNO yang bakal menyertai gabungan itu sebelum PRN nanti. Dakwa Ghazali kesemua mereka yang terlibat adalah nama besar yang disisihkan daripada UMNO. Dan ini adalah kenyataan. PN akan mengumumkan 10 warlord UMNO yang akan menyertai gabungan tersebut. Dia kata senarai akan diumumkan sebelum PRN. Dan ini berita pada 5 Jun yang lepas, dalam kira 4 hari yang lepas lah. Baik. Siapakah antara 10 warlord itu, tuan-tuan? Seperti yang kita ketahui, yang pertama adalah Anwar Musa lah. Itu dah kita ketahui. Yang kedua adalah KJ. KJ. Yang ketiga antaranya adalah Tajuddin Ramli. Kemudian kita ada beberapa nama termasuk Hishamuddin. Now isu dia adalah orang seperti Hishamuddin, adakah mereka akan lompat? Dia akan lompat daripada UMNO dan hilang kerusi demi nak menyertai PRN. Itu satu persoalan, satu tidak persoalan yang besar. Sedangkan dia sekarang ni enjoying the benefit sebagai seorang ahli parlimen dan juga enjoying the benefit of segala peruntukan kerajaan. So adakah dia nak hilang jawatan sebagai ahli parlimen, bertanding di kerusi PRN, kemudian berkemungkinan dia akan kalah dekat situ. Johor tak bertanding, Hishamuddin ni sembrong. Now, tuan-tuan, itu antara persoalan-persoalan mana. Bila disebut ada 10 warlord, pada jangkaan saya, dia tak akan ada 10 warlord ni akan menyertai Perikatan Nasional pun, berkemungkinan besar. Even KJ sendiri sampai sekarang tak berani nak menyuarakan pandangan sama ada dia nak menyertai bersatu atau tidak. Anwar Musa masih lagi menunggu kelulusan kalau menurut apa orang kata yang disebutkan dalam apa orang kata dalam sinar harian tempoh hari, masih lagi menunggu sama ada nak bertanding ke diterima atau tidak diterima dalam PAS. Kita ada nama lain seperti Noh Omar dan sebagainya. So mereka ini masih lagi dalam pertimbangan. Noh Omar most likely dia akan masuk dan bertanding lah. Dia nak follow footstep Syahidan Kasim. Namun 10 warlord ini bukanlah nama yang kita kata nama baru lah. Tuan-tuan tengok je siapa yang kena gantung itu. Itulah antara nama-nama baru, nama-nama yang bakal disenaraikan untuk nak melompat antara lain. Ada kemungkinan nama lain yang apa orang kata yang ada masalah lah. Tetapi ada atau tidak kita pun tak pasti. Siapakah mereka kita tak pasti sangat buat masa ini, tapi kita tunggu pengumuman pada apa orang kata pada ujung PRN nanti. Baik. Tajuddin boleh menyebut tentang pimpinan agama UMNO juga kan. Tajuddin Ramli, Tajuddin Ahmad Rahman, Tajuddin Rahman. Tajuddin Ramli tu orang lain. Tajuddin Rahman, dia katakan bahawa dia antara orang yang digantung tetapi hadir dalam Perhimpunan Agung UMNO yang lepas. Menarik dia orang yang digantung tetapi hadir dalam Perhimpunan Agung UMNO yang baru-baru ini. Baik, kita baca kenyataan beliau. Dia sebut tentang proklamasi Melayu dan dia kata proklamasi itu ada tapi tak dijaga, kata Tajuddin. Baik. Ini pada hari ini. Kuala Lumpur, bekas ahli parlimen Pasir Salak, bekas parlimen Pasir Salak, Tajuddin Rahman berkata proklamasi orang Melayu yang diilhamkan oleh bekas Perdana Menteri Mahathir bukan suatu yang baru. Sebaliknya, inisiatif serupa pernah dilakukan sebelum ini pada 2018 oleh beliau sendiri di Pasir Salak. Ya, saya ingat. Dia, Mahathir lewat, saya dah buat dulu. Saya pada 2018 kumpul Melayu semua di Pasir Salak. 50,000 orang datang. Yelah, katanya lah. Hadi Awang datang rumah saya berdiri atas pentas, katanya. Di tepian Perhimpunan Agung UMNO. Beliau meminta orang yang meragui perkara itu melihat Perhimpunan Melayu di laman video popular YouTube. Hadi pertama kali datang dan duduk atas bersama pemimpin UMNO. Tajuddin berkata inisiatif itu kemudiannya membawa kepada mufakat nasional. Kerjasama dibentuk oleh UMNO dan PAS selepas PRU14. Jawatankuasa malah dibentuk untuk mengurus kerjasama itu. Namun, kecewa pemimpin UMNO dan PAS yang beri tanggungjawab tidak menjaga yang baik. Mereka patut jaga, kata Tajuddin. Jawatankuasa dibentuk oleh Zaid Ahmadi untuk menguruskannya. Siapa ketuanya? Tok Mat. Siapa ahli jawatankuasa? Zamri, Ashraf Wajdi, Anwar Musa, Tuan Ibrahim Tuan Man, Taqiyuddin. Nama lagi, katanya. Mahathir sebelum itu berkata proklamasi yang diilhamkan itu bertujuan menyatukan orang Melayu melangkaui garis politik. Ia menarik sokongan daripada beberapa pemimpin pembangkang
termasuk PAS, Presiden PAS dan Timbalan Bersatu Ahmad Faizal Azumu. Now, dalam masa yang sama, Tajudin hadir di PAU 2023 dan mendedahkan punca kegagalan UMNO, dia kata, bila UMNO kalah dalam PRU yang lepas. Bekas MKT UMNO Tajudin Abdul Rahman mendakwa Ahmad Mazlan lah punca apa yang disifatkannya sebagai kegagalan UMNO pada hari ini. Kita kena ingat, dia kata Ahmad Mazlan ni punca sebenar. Dia berkata demikian ketika membuat kehadiran mengejut di Perhimpunan Agung UMNO 2023 ke Pusat Dagangan di Bumi Putera sekaligus, walaupun keanggotaannya digantung selama 6 tahun. So, dia ni salah seorang warlord yang dikatakan akan menyertai parti lain. Tajudin mendakwa Ahmad ketika menjadi Setiausaha Agung UMNO tidak memberi nasihat yang sewajarnya kepada Zahid yang menjadi presiden pada saat parti berada dalam keadaan lemah. Dia hanya mendengar segelintir orang di sekelilingnya saja. Dia gagal dengar suara akar umbi. Ahmad Mazlan itu tak boleh pakai. Dia budak muda. Aku lebih tua daripada dia. Dia ni suka publicity. Hari-hari nak cakap. Dia jadi Setiausaha Agung UMNO punah. Masalah macam-macam. Dia gagal sebagai Setiausaha Agung UMNO. Dia tidak menjadi penasihat yang betul kepada Presiden. Itu Zahid pernah cerita kita. Pemimpin-pemimpin ini ada ramai penasihat. Tapi ada juga punah sihat. Keliling itu ada yang bagus, ada yang tak bagus. Kena dengar akar umbi di bawah. Jangan dengar orang keliling saja yang mengampu macam Mazlan ni, katanya. Tajudin juga turut menyindir Setiausaha UMNO. Ashraf Wajdi berkata dia mempunyai tanda-tanda sama seperti Ahmad. Setiausaha Agung sekarang kena tengok dulu, tapi dia ada tanda-tanda macam Setiausaha Ahmad dulu, lebih kurang sama, katanya. Terdahulu Tajudin yang juga bekas ahli Parlimen Pasir Salak hadir di PAU secara sukarela. Namun katanya dia tidak memasuki Dewan untuk hadir sesi perbahasan. Yang Presiden dan Setiausaha kata pemimpin yang digantung boleh hadir, tapi tak kata boleh masuk ke dalam Dewan, katanya. Normally untuk siapa yang tak mengetahui tentang perkara ini, nak masuk Dewan tu dia perlu ada PAS. Nak masuk Dewan tu perlu ada PAS, dan PAS itu adalah PAS sama ada perwakilan atau pemerhati lah. So orang luar boleh datang tapi berada dekat luar, masuk dalam tu tak boleh. Saya ingat lagi masa saya digantung itu pun, saya pergi kongres tersebut, jumpa kawan-kawan, tapi saya tak boleh masuk ke dalam Dewan. Saya tak boleh masuk. Tak boleh masuk Boleh je saya masuk sebenarnya. Kan? Sebab saya bukan perwakilan ataupun pemerhati. Kan? Okay. Now, balik kepada cerita tadi tu kan. Adakah Ahmad Mazlan yang menyebabkan kegagalan UMNO? Now, pertama sekali, saya tak ceritakan. Pertama kali, Tajudin Rahman tak kata kegagalan yang mana. So, saya assume dia adalah kegagalan sewaktu PRU yang lepas lah. Okey, untuk makluman Tajudin Rahman, kegagalan PRU yang lepas itu bukan disebabkan oleh Ahmad Mazlan seorang. Okay, saya tak kata Ahmad Mazlan tu taklah menyebabkan. Tapi bukan kegagalan itu disebabkan oleh dia seorang. Dan saya sebut ini bukan sebab saya membenci UMNO. Saya melihat daripada perspektif orang yang menganalisa keadaan politik di dalam negara kita. Now, sebelum kita cerita kejatuhan UMNO itu, kita cerita dahulu berkenaan dengan kerajaan yang dibentuk oleh Muhyiddin Yassin pada tahun 2020 sehingga tahun 2022. Dalam tempoh 33 bulan itu, kerajaan itu telah jatuh sewaktu tempoh pemerintahan. Dan kesilapan, ini beberapa kesilapan saja kan. Kesilapan pertama yang UMNO buat adalah apabila mereka bersetuju membentuk kerajaan bersama dengan Perikatan Nasional bersama dengan Bersatu pada waktu itu dan membentuk kerajaan. Itu kesilapan pertama mereka. Kenapa? Okey, kita akan tengok. Kesilapan itu berlaku kenapa? Pada waktu itu mereka tak nampak jalan lain melainkan kena gabung dengan Bersatu. Sedangkan saya dah cakap dalam live saya kata kalau gabung dengan Bersatu memang pancung kepala sendirilah bagi saya. Sebab Bersatu dan UMNO dan PAS, terutama PAS ni boleh tolak tepi. Tapi Bersatu dengan UMNO ni dia mempunyai dia ni competitors, direct competitors, tuan-tuan. Macam UMNO ni memang competitor dengan DAP, dengan PKR, dengan Amanah, tapi kita tak terlalu direct competitor sebab kami punya market Pakatan Harapan ni kita pelbagai bangsa. UMNO adalah parti bangsa Melayu Islam. Bersatu pun sama. So dia orang ni direct competitors. Up to the teeth orang kata, even warna parti mereka pun hampir sama. Merah putih tu hampir sama. Kita kata. So, akhirnya, bila mereka nak membentuk kerajaan, pada masa itu perkiraan dia, bagi saya perkiraan yang sangat silap. Ini melihat daripada konteks orang yang berada di luar UMNO. Bukan sebab saya kata ni bukan sebab saya nak kutuk UMNO. Tapi nak beritahu. Hakikat sebenar.
keputusan untuk menyertai bersatu itu, saya kata dalam live saya pada waktu itu dan sekarang ini adalah keputusan bunuh diri, saya kata. Kenapa? Saya kata bersatu akan berusaha untuk memastikan bahawa UMNO ini akan lemah dan kalah PRU yang akan datang, which is PRU ke-15. Mereka akan berusaha, mereka akan bekerja memastikan bersatu ni kuat dan pastikan bahawa UMNO ini kalah. Itu objektif mereka. Dan ada satu video yang saya buat dalam live tu, ada gambar 2 ekor singa di dalam satu sangkar. Dia ada gambar tu 2 ekor singa dalam satu sangkar. Saya kata mustahil boleh ada 2 ekor singa di dalam satu sangkar yang dominan. Keduanya kena gaduh dan salah satu kena mati. Saya maksudkan 2 ni adalah parti parti UMNO dan juga Bersatu. Itu kesilapan mereka yang pertama. Kemudian kesilapan mereka seterusnya, saya buktikan, saya kata, apabila Muhyiddin Yassin tidak melantik Zahid Hamidi sebagai mana-mana jawatan di dalam kerajaan 33 bulan itu. Dia tidak melantik Zahid Hamidi dalam kerajaan 33 bulan tersebut. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa tidak ada pelantikan tersebut? Tuan-tuan, tolong share lagi. Tolong tag-tag lagi 300,000 malam ni. Okey. Tolong 1.7k yang menonton kita. Terima kasih 10,000 menonton YouTube dan Facebook. Now, Kenapa itu adalah satu perkara kesilapan lagi kita kata? Pada waktu itu, dia tidak melantik Zahid Hamidi atas tujuan apa? Sebab itu saya kata, kita kena faham mentaliti Bersatu. Kita kena faham mentaliti Bersatu. Mentaliti Bersatu ni mudah, tuan-tuan. Nak bunuh UMNO, itu yang pertama. Dan bukan salah Bersatu. Itu bukan salah Bersatu. Itu memang sebahagian daripada strategi politik mereka. Yang salah pada waktu itu adalah UMNO. Kerana UMNO tak nampak ataupun mereka mungkin terlalu luka sehingga mereka grab je, desperate pada waktu itu, desperate. So akhirnya dia tak lantik. Kenapa dia orang tak lantik Zahid Hamidi? Sebab Zahid Hamidi itu kluster mahkamah katanya. So kami nak bersih dan stabil. Kami tak nak ada di dalam pimpinan kami mereka yang ada masalah. Okey. So apa yang berlaku? Dia kata UMNO pada waktu itu, sewaktu beberapa bulan dah membentukkan kerajaan, beberapa hari sebelum membentukkan kerajaan, mereka bermesyuarat. Dan dalam mesyuarat tersebut mengatakan, dalam mesyuarat UMNO itu, hari ini saya ceritakan, UMNO mengatakan bahawa tidak boleh ada sesiapa di kalangan kita mengambil jawatan di dalam kerajaan Muhyiddin Yassin sehinggalah presiden kita diberikan jawatan dan juga majlis tertinggi kita diberikan jawatan. Pada waktu itu, hampir kesemua ahli majlis tertinggi UMNO, majlis kerja tertinggi UMNO ada kes mahkamah. Okay? Jangan ambil jawatan. Ahli UMNO semua, ahli parlimen, jangan ambil jawatan. Namun begitu, bila dah setuju semua, dah dipersetujui dengan mesyuarat tersebut, ada yang tamak. Ambil jawatan. Adham Baba ambil jawatan. KJ ambil jawatan. Anwar Musa antara yang ambil jawatan. Padahal dia adalah mesyuarat tu. Termasuk Azalina, tapi Azalina dia pusing last minute. Dia sokong Zahid last minute. Sebab itu dia selamat dalam politik dia. Termasuklah Tajuddin Rahman ni. Dia kemudian dia dapat jawatan apa? Jawatan apa orang kata dia panggil? Apa dia panggil tu? Duta khas. Kan? Ada jawatan-jawatan yang dipegang oleh UMNO pada waktu itu. Sehingga kan bila Anwar Musa mendapat jawatan tersebut, dia dipecat daripada Barisan Nasional sebagai Susah Agung dan dia dipecat daripada Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dia tak kisah dia masa itu jadi menteri wilayah kalau tak silap saya. So mereka ini dah, maksudnya dalam kerangka yang pertama, langkah strategi pertama Bersatu, dia dah berjaya melemahkan UMNO dengan cara lantik, pecahkan UMNO pada waktu itu. Saya kata UMNO berpecah. Dia ada golongan geng Hishamuddin ni. Tun Hussein On dapat jawatan, antara yang dapat jawatan. Ini saya kata, geng Hishamuddin, geng Azmin ni, dia akan membentuk ketumbukan mereka kita. Dia ada satu lagi geng Zahid. Kelebihan Zahid adalah dia ada kuasa di dalam parti, tetapi dia tidak ada kuasa di dalam kerajaan. Now, benda ini berlarutan. Dan UMNO kacau. Saya pun kacau lah. Kita kacau, ada di antara sembilan yang kacau. Dan akhirnya, mereka kata, tak boleh tidak, kita kena ambil tindakan. Bila Najib dia dapati bersalah, bila apa orang kata masih lagi dibicarakan, kemudian Zahid pun dibicarakan walaupun tidak dapati bersalah dalam first case, dan second case tetap mereka semua dia macam dia di parade pada waktu itu dalam kerajaan. So test yang pertama kepada UMNO dan Bersatu adalah
pilihan raya negeri Johor dan pilihan raya negeri Melaka. Dua negeri ini menjadi ujian kepada kedua-dua parti ini. Akhirnya telahan saya betul bahawa mereka sedang bergaduh teruk. Dan disebabkan selepas oleh Johor, di mana UMNO menang, kita kata, Melaka pun UMNO menang. Pada masa itu UMNO merasakan dua perkara. Pertama, tiba masa kita kena ambil alih kerajaan, bukan perpaduan, kerajaan pada waktu itu. Kerajaan Muhyiddin, kita kena ambil alih. Itu yang pertama dia kata. I think dia berlaku sebelum ke selepas, macam itulah. Dan yang kedua, selepas, ialah kita kena bubarkan parlimen kerana kita sudah menang di Johor, indikasi kita boleh menang PRU. Itu kesilapan ketiga UMNO, di mana di Johor itu dia jadi batu aras bahawa dengan menang Johor, menang Melaka, mereka boleh menang seluruh Malaysia. Itu kesilapan yang besar lah dalam strategi politik. Namun, strategi yang mengatakan kita kena take over itu dah dibaca awal oleh Muhyiddin Yassin. Jadi Muhyiddin akhirnya lantik Ismail Sabri jadi Perdana Menteri dan bukan Zahid. Dia masih juga up to the last minute memastikan bahawa Zahid tidak jadi Perdana Menteri. Kenapa? Now, apa benda saya cakap ni pun, yang ni saya ada respect dengan Zahid Hamidi. Zahid Hamidi, dia ada killer instinct. Yang ni saya respect dengan Zahid Hamidi, dia ada killer instinct. Sebaik saja pembentukan kerajaan baru, dia dah belajar dah. Okay, dia dah kalah sebagainya, dia dah tahu, okay, learn from the mistake, bagus, Zahid dah belajar. So the first thing dia fikir, dia kata pertama, saya dah cakap dalam live saya masa sebelum pembentukan kerajaan Anwar Ibrahim, saya kata Zahid, UMNO tak akan bergabung dengan PN. Mati-mati pun UMNO tak akan bergabung dengan PN. Sejarah itu ada. Dan sejarah itu baru mereka lalui tahun lepas. Bagi mereka, mudarat yang lebih teruk sebenarnya adalah bersatu. PAS lah yang follow. PN lah. PN ni mudarat yang lagi teruk. DAP, mudarat itu diciptakan oleh UMNO. UMNO yang cipta mudarat tu. Mudarat tu sebenarnya tak wujud. Tak benar. Setakat cakap ni Melayu, resis semua. Itu benda kecil bagi political decision yang akan dibuat oleh UMNO. Sebab kalau mereka menyertai Perikatan Nasional sekali lagi, bergabung dengan Perikatan Nasional, perkara yang sama malah lebih teruk bakal berlaku. Sedang pada masa itu Perikatan Nasional ada 70 lebih kerusi, UMNO setakat ada 40. Lagi teruk dia kena. 40 apa? 30 je. UMNO 20 lebih campur BN 30. Dia ada 70 lebih, lagi teruk nanti dia akan kena. Sedangkan masa bersatu dengan PAS bergabung tu pun tak banyak kursi, ni lagi banyak kursi, lagi teruk dia bakal kena. So dia fikir, lebih baik kita bergabung dengan Pakatan Harapan. Lebih baik bergabung dengan Pakatan Harapan. Sebab itu, cerita malam itu, bila dia kata, Rahim Tambicik kata kan, yang ada majoriti itulah yang koman, inilah Westminster. Sebab tu saya kata dalam debat tu, dalam forum tu, kalau ada masa kita boleh bahaskan benda tu. Itu salah tu. Tak ada undang-undang mengatakan sedemikianlah caranya. Itu adalah ketetapan yang ditentukan oleh, walaupun tak ada undang-undang, yang di-Pertuan Agong. Okay? Yang tu kita bahaskan kod lain. Now, bila pembentukan itu berlaku, Zahid Hamidi kata, baik, aku kena bersama dengan Pakatan Harapan. Kenapa? Sebab Pakatan Harapan ini, dia bukan direct competitor. Kan saya sebut tadi direct competitor kan? Direct competitor adalah PAS, direct competitor adalah Bersatu kepada UMNO. Sebab apa? PAS Parti Melayu Islam dia punya market, Bersatu Melayu Islam dia punya market, UMNO Melayu Islam dia punya market. Sama market dia orang. So dia orang direct competitor. Pakatan Harapan indirect competitor. Dia kompetitor juga tapi indirect. Ada banyak ruang yang mereka boleh kerjasama. So akhirnya bekerjasama. Yang pertama, bentuk kerajaan dahulu. Okay? Yang pertama, jangan bergabung dengan PN dahulu, jangan bagi kekuatan. Yang kedua, bentuk kerajaan dahulu. Kenapa? Nah, bila dah bentuk kerajaan, syarat Zahid Hamidi mudah. Dia nak jawatan tertinggi di dalam kerajaan. Of course, Perdana Menteri tak mungkin lah. Maka dia dapat jawatan timbalan Perdana Menteri. Nah, bila dia timbalan Perdana Menteri, dia Presiden UMNO, kemudian KDN pula dipegang oleh Saifuddin Nasution yang membuat perbincangan dengan UMNO. UMNO punya, dia ada satu benda yang dia nak bunuh UMNO dulu tau, melalui Perhimpunan Agong UMNO. Tak berjaya, berjaya ditunda 6 bulan lepas PRU sebagainya kan. Dia gagal. Itu kesilapan besar PN lah. Sepatutnya kalau dia nak, dia bunuh masa tu sebenarnya. UMNO haramkan terus pada waktu itu. Itu kesilapan besar Hamzah Zainuddin.
dia nak biarkan UMNO sebab dia sebenarnya now kita buat cerita tu. Kenapa Hamzah Zainuddin tak bunuh UMNO awal? Dia menteri KDN tuan-tuan. Sepatutnya UMNO kena buat Perhimpunan Agung UMNO pada Disember 2022. Tak boleh extend. Kalau tak buat, bubar UMNO. Tapi kenapa Hamzah Zainuddin tak nak tak nak bubarkan? Sebab dia confident bahawa geng-geng kalau dibubarkan masalah nanti. Orang tak akan sokong UMNO, tapi dia akan berpindah kepada Pakatan Harapan. Dia confident geng-geng Isyamuddin ni boleh naik dan lawan dengan Zahid. Tapi dia lupa pada waktu itu bila geng-geng itu nak naik, Zahid boleh buat perkeliling. Tidak ada pertandingan di presiden dan timbalan presiden. Pop, checkmate. Bila dah checkmate kat situ, dah sudah. Dia punya perangkap tu makan diri. Dia ingatkan kalau dia bagi menang, maka UMNO tu dah dikuasai oleh golongan ini, boleh bergabung dengan geng-geng yang termasuklah Anwar Musa sebagainya. Bolehlah gabung dengan geng ini. Bila menang, bila tak bertanding, menang pula Zahid Hamidi. Tu saya kata Zahid Hamidi tu saya respect. Dia ada killer instinct tuan-tuan. Apa perkara dia buat? Cantas semua. Dia cantas habis. Dia cantas KJ, Anwar Musa, cantas Tajuddin Rahman, dia cantas. Semua yang dapat jawatan tadi tu dia cantas. Hishamuddin dia gantung. Kenapa Ismail Sabri dia tak gantung atau dia tak buang tuan-tuan? Sebab pertama dia ahli parlimen lah. Kalau gantung nanti kurang pula kursi. Yang kedua, Ismail Sabri terus buat pengumuman. Ini adalah pilihan raya terakhir saya, lepas ni saya nak bersara. Hishamuddin tak buat pengumuman. Kalau Hishamuddin tu buat pengumuman, so bila Ismail Sabri dah buat pengumuman macam tu, tak apalah. Biarlah dia. Kemudian yang kedua, dia bekas Perdana Menteri. Suka atau tidak, dia masih ada sokongan. Jadi akhirnya dibiarkan. Orang tua tu dia biarkan. So terus saya kata kesilapan yang ada sebenarnya bukan pada Ahmad Mazlan. Ini cerita panjang-panjang ni nak bagi tahu kesilapan tu. Bukan pada Ahmad Mazlan. Kesilapan awalnya pada keputusan golongan yang tak nak dengar cakap pemimpin Zahid Hamidi. Kalau awal mereka dengar cakap Zahid Hamidi, semua jangan ambil jawatan. Pada masa itu kerajaan goyang tau. Kalau kerajaan goyang, dia orang ada say. Kalau semua berpakat dengar cakap Zahid dan tak tamak, macam cerita perang Uhud tu kan. Rasulullah kata jangan turun, ambil ghanimah tu. Tunggu dekat bukit tu, pemanah ni. Tengok-tengok semua duk ambil ghanimah, duk ambil dia punya harta rampasan perang, dia pun turun. Habis musuh serang. Itu kelemahan, itulah sebenarnya kelemahan. Termasuk Tajuddin Rahman ni. Dia tak nampak. Dan tuan-tuan, saya nak bagi tahu, kekuatan sebenarnya bukan dengan gabungkan parti politik. Kau gabunglah PAS dengan UMNO dengan bersatu, kau gabunglah. Dah bergabung dah pun pada 33 bulan yang lalu. Sewaktu mereka menjadi kerajaan tahun lepas, dah bergabung dah. Dah bentuk kerajaan dah pun. Tapi adakah mereka berjaya menyelesaikan konon-kononnya masalah Melayu? Bukan. Because itu bukan masalah Melayu. Masalah Melayu bukan gabung parti politik ni. Itu bukan. Masalah politik ini adalah apabila orang menggunakan bangsa dan agama untuk memecah belahkan. Kemudian disalahkan DAP. Melayu berpecah sebab DAP. Apa kena mengenai DAP pula? Engkau orang sendiri yang gaduh sama sendiri. Orang bersatu kutuk UMNO, UMNO kutuk PAS, PAS kutuk UMNO, UMNO kutuk PAS, PAS kutuk UMNO kutuk bersatu. So masing-masing duk gaduh sama sendiri. So kalau macam tu, kena bergabung lah. Dah bergabung. Mereka takkan boleh. Saya dah cakap dah. Tuan-tuan refer balik video saya tahun 2020 lebih kurang live masa tu kan, 20 awal-awal tu sampai bulan 8, bulan 9. Saya kata dia orang tak boleh bergabung. Dia orang takkan boleh bergabung, saya kata. Saya tak ingat saya kata potong jari lah kalau dia orang nak bergabung dan berdamai. Dia boleh bergabung. Bergabung tu boleh, tapi nak berdamai dalam pergabungan tersebut. Kenapa? Poinnya adalah satu je, ego. Masing-masing ada ego dia. Halnya kalau mereka saya saya cakap dalam ni forum Sina. Bukan forum Sina yang baru-baru ni, bukan dengan yang Halimah tu. Sebelum itu, masa itu saya dengan adakah UMNO hilang something like that lah, pasal undi Melayu ke apa. Saya kata mereka boleh menang kalau mereka bergabung. Tetapi nak bergabung tu tak boleh, melainkan dia kena ketepikan ego mereka. Dan saya tahu ego ni merupakan benda yang paling besar yang masing-masing takkan nak ketepikan. Masing-masing ada kepala di sini. Kan, selagi mana ego tu ada kat situ, susah untuk mereka nak korang cakap apalah. Kan kita kena bersatu, tak ada. Tak boleh tuan-tuan. Okay. Right. Saya cerita sikit. Lepas tu cerita tu saya buat last tadi, baru menarik kan, tapi tak apalah. Berkenaan dengan
Skandal dana negara, SPRM beku akaun bank bernilai lebih 39 juta ringgit. Akaun bank berjumlah 39 juta termasuk milik bekas Menteri Kanan, 2 ahli perniagaan bergelar Tan Sri dan ahli keluarga mereka telah dibekukan susulan siasatan penyelewengan dana negara berjumlah 2.3 bilion. Suruhanjaya SPRM dalam kenyataan ini memaklumkan pembukaan itu melibatkan 192 bank akaun, merangkumi 35 akaun syarikat dan 157 akaun bank. Menurut SPRM, mereka merakamkan kenyataan 2 individu bergelar Tan Sri selain menggeledah kediaman serta premis berkaitan. Semua mereka diserahkan mengikut akta SPRM. Susulan itu berupa dokumen berkaitan kes telah pun diperolehi. Pada 19 Mei lepas, seorang bekas Menteri Kanan dan seorang tokoh korporat bergelar Tan Sri dilaporkan di siasat SPRM berhubung penyelewengan dana bernilai 2.3 bilion ringgit. Baik. Ini saya sebutkan tuan-tuan sebagai sekarang ni serangan terhadap apa orang kata, terhadap kroni atuk sedang berlangsung. Dia macam ni. Sabarlah 11,112 orang dan 2.1K. Sabar, ni saya nak cerita ni. Cerita ni panjang ni. Biasanya saya jarang lebih daripada sejam. Hari ni kita lebih sejam. Okey. Atuk sekarang ni, kalau perasan sebelum ini, PN lepas akaun kena beku, dia jumpa dengan Daim. Okey, dia jumpa dengan Daim. Ni kita cerita strategi sikit. Dia jumpa dengan Daim. Apa tujuan jumpa dengan Daim? Fulus wal duit, tuan-tuan. Fulus al dunia wal mampus fil akhirah. Fulus wal duit, duit dan duit, tu yang dia perlukan. Selepas perjumpaan tersebut, Daim kena siasat. Menteri Kanan tu, bekas Menteri Kanan tu Daim lah, kena siasat, tuan-tuan. Lepas dah kena siasat, jam. Sekarang ni nak dapat duit kat mana PN ni? Bersatu ni dapat duit kat mana? Apa orang kata, PAS nak dapat duit kat mana ni? Mampus kita. So nak dapat duit kat mana? So akhirnya terpaksa berjumpa dengan Mahathir. Malam ni kita cerita lagi sekali. Perjumpaan dengan Mahathir, proklamasi Melayu itu semua wayang. Kenapa wayang, tuan-tuan? Itu semua adalah satu cerita. Kami perlu dana. Kami perlu duit. Dia tak cakap macam tu direct lah. Tapi itu indikasi besar dia. Dia tak cakap lah direct macam tu. Oh, Tun, tolong bagi duit. Tak ada. Tapi itu indikasi besar dia. Dan mustahil tak kalau Tun kata, boleh. Tapi dengan satu syarat. Apa syarat dia? Mukris menjadi Menteri Besar Kedah. Mukris jadi Menteri Besar Kedah? Macam mana? Kan hari itu Mukris ada minta permohonan untuk menyertai Perikatan Nasional melalui Pejuang. Kenapa tak terima? Tuan-tuan, kita fikir logik lah. Apa yang Mahathir ada? Di manusia ni, kalau kita faham, kita hanya akan pergi kepada seseorang kalau kita ada keperluan kepada sesuatu. Dia bukan ahli parlimen. Dia tak ada parti yang kuat. Dia tak ada jati diri yang kuat. Kalau dia bertanding pun hilang deposit hari tu. Tapi apa yang tinggal yang dia ada, tuan-tuan? Nama tak ada dah. Dia bertanding hari tu, hilang deposit. So apa yang Mahathir ada tinggal? Bukan dia. Mahathir ni tak, yalah, tak kata tak banyak duit. Banyak juga duit. Bukan dia. Kroni dia. Dia ada kroni-kroni yang dia boleh panggil macam tu je, tuan-tuan. Dia ada kroni yang dia boleh panggil macam tu je. Yang dia dah bina 22 tahun masa dia jadi Perdana Menteri tu. Okay. You ke is? Iya. 22 tahun yang dia jadi Perdana Menteri tu, kau ingat kosong-kosong ke? Ingat saja-saja dia buat jadi Perdana Menteri. Tak ada. Terima kasih yang bagi derma dekat YouTube. Kalau ada yang bagi derma dekat YouTube, minta maaf kalau saya tak nampak. Macam malam tadi ada daripada Singapura. Terima kasih daripada Singapura. Terkejut, saya nama dia Samsuri Ahmad. Macam Menteri Besar Terengganu. Saya ingat Menteri Besar Terengganu ke bagi tu. Rupanya Singapura. Okey. Duit, tuan-tuan. Rupanya dia perlukan duit. So duit tu untuk tujuan apa? PRN. So Sanusi sekarang ni, dia punya perbincangan tu, dia kata, okey, kami perlukan apa orang kata, Mukris ni jadi Menteri Besar. Okey. So macam mana? Apa rancangan mereka? Kita kena pastikan bahawa Mukris Sanusi dapat wajah buruk, dapat nama buruk di Kelantan, di Kedah ni. Dan Sanusi ni bukan bijak sangat, tuan-tuan. Dia ada short fuse sikit. Kan, bukan gila, short fuse. So nak provoke Sanusi ni mudah je. Kita tengok semalam saya baca dia punya
dia punya apa orang kata 10,000 kat YouTube. Terima kasih. Yang kita baca dekat apa nama conversation WhatsApp dia dengan geng dengan FMT punya wartawan tu kan. Kita tahu dia short fuse. So nak kenakan orang short fuse ni simple je. Suruh dia cakap benda bodoh. So dia cakap lah tentang nak ambil alih Terengganu lah, nak ambil alih Penang lah. Siam ni bukan tak pernah jajah Kedah lah. Lepas tu dia sebut Arotia lah, saya ni orang bijal lah. Ingat aku siapa? Boleh gempak-gempak dia buat macam tu lah. Dia buat. Dan benda ni, untuk makluman tuan-tuan, bukan setakat orang-orang PH je duk bantai Sanusi. Yang duk sebar dan main benda ni adalah orang PAS sendiri. Sekarang ini dah start main. PAS yang kononnya tim B lah, tim B. Dan dia fitkan kepada tim B ni untuk burukkan Sanusi. Kenapa? Kalau Sanusi buruk, datang PRN nanti, dia orang ada satu tokoh lain yang kata macam ni lah. Sanusi ni tak boleh jadi menteri besar. Tapi kita ada tokoh lain. Siapa? Kita ada Mukhris. Oh, profesional. Anak bekas warga negarawan. Berkenah juga menjadi menteri besar Kedah. Kenapa kita tak boleh ambil beliau? Lagi profesional berbanding dengan Sanusi. Kalau betul strategi ni tuan-tuan, kalau betul benda yang saya cakap ni, dan benda itu dibangkitkan, dia akan naik. Oi, jam Pakatan Harapan tuan-tuan. Jam Kerajaan Perpaduan ni. Nak bantai Sanusi macam mana? Kan? Kita nak kutuk Sanusi, pop, naik satu wajah yang macam, okay lah, kita kena akui, Mukhris ni, dia ada kelebihan, dan dia ada wajah dia, kita susah nak kenakan Mukhris tuan-tuan. Susah. Serius saya cakap. Susah nak kenakan Mukhris. Berbanding dengan Sanusi, hentam gila-gila. Pop, tiba-tiba dia bawa nama Mukhris naik, mampus kita. Macam mana? Bukanlah kata tak boleh. Boleh lah, tapi susah sikit lah kerja kita. Kita duk cari peluru, tembak Sanusi. Bom, Mukhris naik. Dan Mukhris naik tuan-tuan, tak mustahil. Kita menyertai Perikatan Nasional. Dia tak perlu menyertai PAS pun. Pejuang diterima menyertai Perikatan Nasional. Dan pejuang sekarang ini bertanding di Kedah. Dan kalau menang, kita akan naik Datuk Seri Mukhris sebagai Menteri Besar Kedah. Oh, jeng kita tuan-tuan. Kita duk tembak. Sekarang ni Sanusi dah makin going down. Dia punya reputation. Yelah dekat kampung orang kata, oh bagus, orang bagus. Belum tentu. Serangan-serangan ni dah ready ni. Kanan dah nak tujukan kepada dia ni. Tapi tak akan membawa. So, possible tak benda itu berlaku? I'm not saying it's possible to happen. Dan diburukkan lagi kes ini tuan-tuan. Saman Anwar terhadap Sanusi. Now, saman Anwar terhadap Sanusi, Anwar Ibrahim saman Sanusi. Kan? Ini antara benda yang akan menjatuhkan Sanusi. Anwar Ibrahim saman Sanusi. So, bila Anwar Ibrahim saman Sanusi kena buktikan bahawa saman fitnah, ini bukan saman apa, saman fitnah. Sanusi kena buktikan bahawa Anwar tidak bermoral sebagaimana yang disebutkan di dalam ceramah. Maka disebabkan Anwar tidak bermoral, therefore, apa yang berlaku tuan-tuan? Therefore, dia kena buktikan bahawa pengampunan itu tidak sah. So, apa dia buat? Saya kata ini strategi makan tuan, tuan-tuan. Anwar bantah permohonan Sanusi berkaitan pengampunan agung. Datuk Seri Anwar membantah permohonan Sanusi di Mahkamah Tinggi menentukan persoalan undang-undang berkaitan pengampunan diraja yang diberikan kepada Perdana Menteri itu 5 tahun lepas. Permohonan tersebut dikemukakan berikutan saman fitnah Anwar terhadap Menteri Besar Kedah itu berhubung ucapan berbau fitnah. Menurut Anwar, permohonan Sanusi mengenai pengampunan diraja adalah di luar bidang kuasa mahkamah. Baik, saya komen ni tuan-tuan. Ini desperate gila. Sanusi desperate gila. Bila dia buat move macam ni, memang kita akan tahulah dia akan kalah lah kes ni. Kita tahu dia akan kalah kes ni. Kenapa tuan-tuan? The desperation sekarang ni sampai dia terpaksa nak mempersoalkan pengampunan diraja Anwar. Yang pertama, dah ada orang pernah buat tentang pengampunan dan orang itu kalah. Ingat tak lawyer dulu yang nak persoalkan tentang orang tu kalah. Yang kedua, kalau dia nak persoalkan sekali lagi, Anwar dah bantah dah. Berkemungkinan tak masuk court pun akan kena reject. Permohonan Anwar membantah itu akan diterima. Dan yang ketiga, membuktikan dia tak boleh bukti pun fitnah tu tuan-tuan. Dan berkemungkinan besar dia akan kalah sekali lagi. Dah lah kalah dengan Mahfuz. Sekarang ini akan kalah dengan Anwar Ibrahim. So dia akan menjadi liability kepada PAS.
sekarang ini pun dah ada jadi liability kepada PAS. Bila dah jadi liability kepada PAS, persoalan utama yang kena dijawab oleh orang PAS adalah macam mana kita nak buang mamat ni? Kita nak buang mamat ni macam mana? Mati kita ni. Mampus kita. Habis kita. Kita kena cari jalan lain untuk memastikan bahawa kita akan berkuasa kembali, tapi bukan dengan cara letak Mahfuz. Mahfuz pula, Sanusi. Tuan-tuan, tapi dari dulu lagi Sanusi ni memang liability sebenarnya. Dan orang tak berapa suka sangat Mahfuz. Bukan orang ramai tapi even dalam pimpinan PAS ni tak apa suka sangat Mahfuz. Bila dia sebut perkataan-perkataan lucah, dia sebut perkataan yang memang memalukan lah. Trilion pendapat. Itu bukan level menteri besar lah. Lepas itu dia duduk marah Anwar pasal kemiskinan. Bukan level dia lah. Pasal kemiskinan, dia duduk kutuk anak orang miskin, terasa tau. Mahfuz cakap macam tu. Sanusi cakap macam tu. Orang miskin terasa. Sanusi cakap macam tu. Sedih sama ni. Tapi itulah hakikat yang kena diterima oleh geng-geng diorang ni. Okay, thank you very much. Terima kasih yang menonton. Total 12,000 di YouTube, Facebook, 2.5k di TikTok. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih yang share, terima kasih yang like, terima kasih yang bagi gift, terima kasih semua. Semoga insya-Allah kita terus mempertahankan kerajaan perpaduan ini, mempertahankan Perdana Menteri Malaysia PMX. InsyaAllah kita menang PRN ini dan buktikan Kedah dan Terengganu dua negeri yang bagi saya boleh tumbang. Tetapi ini pesanan saya kepada pimpinan Pakatan Harapan di Terengganu lah. Udahlah gaduh. Kan? Udahlah gaduh. Berbaik dulu sementara PRN ni, lepas PRN gaduh balik lah. Tapi udahlah bergaduh. Okay? Sekian daripada saya. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Jumpa di TikTok.